Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membincangkan tentang salah satu tokoh Islam yang telah memberikan satu peranan yang sangat besar kepada dunia pada masa kini, iaitu Az-Zarnuji. Jadi sekarang kita akan membincangkan dahulu tentang biografinya. Okey, Az-Zarnuji ini nama sebenarnya ialah Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji Al-Hanafi. Daripada namanya juga kita boleh dapat faham yang beliau ini ialah bermazhab Hanafi, dan Az-Zarnuji itu diambil daripada nama tempat asal beliau, iaitu Az-Zarnuj. Terdapat tiga pendapat tentang tahun kewafatan beliau. Yang pertama ialah pada 591 Hijrah yang bersamaan dengan 1190 Masihi. Yang kedua ialah 840 Hijrah yang bersamaan dengan 1243 Masihi, dan pendapat yang ketiga mengatakan beliau hidup pada 500 hingga 600 Hijrah. Dia juga digelar sebagai tokoh pendidikan dan pedagogi. Kitabnya yang paling masyhur ialah Ta'lim Al-Muta'allim, yang menjelaskan tentang cara untuk belajar. Assalamualaikum. Nama diberi Muhammad Anas bin Anwar, nombor matrik 062184. Seterusnya ialah guru-guru Syekh Az-Zarnuji. Syekh Az-Zarnuji telah menuntut ilmu di Bukhara dan Samarkand, iaitu ibu kota yang telah dijadikan sebagai pusat keilmuan, pengajaran dan lain-lain. Masjid di kedua kota tersebut telah dijadikan sebagai pusat lembaga pendidikan dan diasuh oleh beberapa guru besar. Selain itu, karya Ta'lim wal Muta'allim adalah karya yang banyak dikaji ulang oleh orang-orang Islam di berbagai negara termasuk Indonesia, kerana banyak pendapat-pendapat guru Az-Zarnuji yang angkat di dalam karyanya. Menurut Ali As-Sa'ad, antara guru Syekh Az-Zarnuji ialah yang pertama, Burhanuddin Abu Al-Hasan Ali bin Abi Bakr bin Abdul Al-Jalil Al-Farhani Al-Maghnani, iaitu seorang alim ulama dari mazhab Hanafi. Beliau dilahirkan di Maghinan dekat Farhana pada 530 Hijriah bersamaan dengan 1135 Masihi. Beliau telah meninggal dunia pada 593 Hijrah bersamaan dengan 1197 Masihi. Beliau terkenal sebagai pengarang Al-Hidayah yang dianggap sebagai salah satu penulis yang berpengaruh dalam fiqh Hanafi. Selanjutnya, guru kedua Syekh Az-Zarnuji ialah Ruknul Islam Muhammad bin Abu Bakar, juga dengan gelaran Imam Zadeh. Beliau adalah ulama besar ahli fiqh mazhab Hanafi, pujangga sekaligus penyair yang pernah menjadi mufti Bukhara dan sangat masyhur fatwa-fatwanya. Beliau meninggal dunia pada 573 Hijriah bersamaan dengan 1177 Masihi. Yang ketiga ialah Ruknuddin Al-Firqinani, yang digelar Al-Adib Al-Mukhtar, yang bermaksud pujangga sastrawan. Beliau adalah seorang ulama yang ahli dalam bidang fiqh yang bermazhab Hanafi. Beliau juga merupakan seorang penyair sekaligus pujangga, juga seorang mufti Bukhara yang ahli dalam bidang fiqh, sastra dan juga penyair yang merupakan ahli kalam, yang wafat pada tahun 594 Hijrah bersamaan dengan 1196 Masihi. Yang keempat ialah Syekh Hamad bin Ibrahim. Beliau juga seorang ahli fikih yang bermazhab Hanafi, sastrawan dan seorang ahli ilmu kalam, di samping sebagai seorang sastrawan dan penyair, yang wafat pada tahun 594 Hijrah bersamaan dengan 1170 Masihi. Yang kelima ialah Syekh Fakhruddin Al-Kashani, iaitu Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kashani. Beliau juga seorang ulama fikih yang bermazhab Hanafi, seorang pengarang kitab Bada'i Ushana'i. Beliau wafat pada tahun 587 Hijri bersamaan dengan 1191 Masihi. Yang terakhir sekali ialah Muhammad Syekh Fakhruddin Qadir Khan Al-Awsandi, seorang ulama besar yang dikenali sebagai mujtahid dalam mazhab Hanafi dan banyak kitab karangannya. Beliau wafat pada tahun 592 Hijriah bersamaan dengan 1196 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang pujian dan kritikan terhadap Az-Zarnuji. Tetapi pujian dan kritikan terhadap Az-Zarnuji ini saya fokuskan terhadap hasil karyanya, iaitu kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Seperti yang kita ketahui, kitab karya Az-Zarnuji iaitu kitab Ta'lim Al-Muta'allim telah mendapat perhatian dari semua masyarakat sehingga dijadikan sebagai panduan hingga ke hari ini. Ramai masyarakat termasuk golongan intelektual kagum dan memuji akan idea-idea bernas yang dicurahkan Az-Zarnuji dalam penulisan karyanya. Walaupun begitu, terdapat juga segelintir masyarakat yang mengkritik karyanya, yang mana terdapat beberapa panduan yang diajar Az-Zarnuji dilihat perlu diteliti semula agar sesuai dengan situasi semasa dan jenis pembelajaran, lebih-lebih lagi pada masa ini.
Antara pujian terhadap karya yang dihasilkan oleh Az-Zarnuji iaitu Kitab Ta'lim Al-Muta'allim ialah kitab tersebut merupakan sumber panduan kepada mereka yang menuntut ilmu dalam mencapai kejayaan hakiki sama ada di dunia maupun di akhirat. Idea-idea yang dicurahkan oleh Az-Zarnuji dalam kitab tersebut dilihat dapat memandu penuntut ilmu dengan tata cara serta adab-adab menyembah ilmu sesuai mengikut sunnah Rasulullah SAW dan juga perilaku ulama'-ulama' terdahulu. Perbicaraan Az-Zarnuji dalam kitab tersebut juga sangat sesuai atau bertepatan untuk diamalkan oleh pelajar walaupun pada masa kini. Nilai yang diajar oleh Az-Zarnuji dalam kitab tersebut dilihat mampu membentuk budi pekerti yang baik dalam diri pelajar dan guru. Banyak pusat-pusat pengajian telah mengiktiraf karya Az-Zarnuji dan menjadikan ia sebagai panduan dalam sistem pendidikan di pengajian mereka. Contohnya, Pencentrate. Manakala antara kritikan terhadap karya yang dihasilkan oleh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim ialah terdapat segelintir aspek yang dibicarakan oleh Az-Zarnuji ataupun yang diajar oleh Az-Zarnuji dalam kitab tersebut dilihat tidak begitu relevan untuk dipraktikkan dalam sistem pendidikan terutamanya pada masa ini. Ia kelihatan terlalu keterlaluan kerana menyekat perkembangan pelajar dalam mengembangkan ilmu dan potensi diri lebih-lebih lagi pada masa kini, mana Az-Zarnuji mengajar pelajar untuk dalam aspek menghormati guru. Contohnya, pelajar tidak boleh memulakan bicara sebelum guru memberi keizinan. Pelajar juga tidak dibenarkan untuk berbicara banyak terhadap guru mereka. Perkara ini dilihat menghalang interaksi antara pelajar dan guru, terutama pelajar itu ingin mengetahui lebih banyak lagi atas ketidakfahamannya dalam pelajaran. Khususnya, ia boleh menyebabkan anak didik kurang kreatif dan tidak mampu meningkatkan pengetahuan yang dimiliki serta berada dalam keaktifan mental yang rendah. Hal ini kerana Az-Zarnuji juga turut membahaskan tentang kaedah ataupun cara pembelajaran iaitu melalui kaedah hafalan. Kaedah ini dilihat tidak sesuai kerana seorang itu perlulah menghafal dan juga memahami apa yang dipelajarinya, bukan sekadar menghafal semata-mata. Tetapi Az-Zarnuji menekankan prinsip hafalan semata-mata. Perkara ini dilihat oleh segelintir pihak boleh menyebabkan pelajar tidak faham dan tidak menghayati akan baik-baik ilmu yang dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Hakim bin Azhar, nombor matrik 064539. Antara sumbangan Az-Zarnuji yang masih digunakan sehingga kini ialah Kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Kitab ini amat penting untuk dipelajari terutama bagi penuntut yang baru masuk belajar di pondok, sekolah dan universiti serta untuk pelbagai lapisan masyarakat. Kitab ini menjelaskan adab-adab yang membawa kejayaan bagi penuntut ilmu. Secara umumnya, kitab ini menekankan aspek keberkatan ilmu dan kejayaan seseorang bergantung kepada prasyarat menuntut ilmu seperti faktor niat, akhlak terhadap guru dan adab semasa belajar yang benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Keistimewaan kitab ini terletak pada isi kandungannya. Walaupun judulnya seakan nipis, namun sebenarnya isi kitab ini sangat padat dan meliputi tujuan belajar, prinsip-prinsip belajar dan banyak lagi. Kitab ini sangat popular dan tersebar di seluruh dunia sehingga ia telah diterjemah dan dikaji di pelbagai negara. Dalam membincangkan sesuatu idea, Az-Zarnuji membawa syair sebagai medium sokongan kepada idea yang diutarakan. Namun, beliau tidak banyak membawa dalil dari Al-Quran dan hadis dalam perbincangan beliau. Sebagai analoginya, pada fasal 2 yang menyatakan niat di waktu belajar, terdapat syair yang berbunyi, hancur lebur orang alim tak teratur, lebih lebur bila si jahil tidak mementingkan ibadah. Maksud syair tersebut ialah di waktu belajar kita hendaklah berniat mencari keredaan Allah SWT untuk memerangi diri sendiri daripada kejahilan. Penuntut ilmu perlu sentiasa berusaha mengembangkan lagi syiar Islam dengan ilmu. Hasil pengamatan Az-Zarnuji terhadap penuntut ilmu di zamannya yang begitu tekun menuntut ilmu namun gagal memanfaatkannya dengan beramal dan menyampaikan. Kegagalan ini berpunca daripada gagal memahami metod yang betul dalam mencari ilmu. Imam Az-Zarnuji membahagikan karya beliau ini kepada 13 fasal di mana setiap fasal disusun berdasarkan nasihat, tata cara, hikmah dan syarat-syarat sebagai seorang pelajar. Antara 13 fasal yang dimaksudkan ialah pengertian ilmu, pengetahuan ilmu fiqh dan kelebihannya, niat ketika belajar dan pemilihan ilmu, guru, rakan belajar dan sabar. Kata-kata mutiara yang dinukilkan Az-Zarnuji sangat baik untuk dijadikan saranan, untuk dijadikan panduan
bukan untuk pelajar sahaja tetapi untuk semua yang terlibat dalam proses pendidikan. Perkara-perkara yang diutarakan Imam Az-Zarnuji adalah satu proses penyucian hati untuk menghindari diri kita daripada sombong dan bongkak dengan apa yang dikuasai. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita seharusnya menjadikan tinggalan ulama silam sebagai contoh terbaik bagi menjayakan sistem pendidikan kita, kerana apa yang dianjurkan oleh mereka telah terbukti berkesan dan berjaya, dan pastinya ia berlandaskan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Haikal bin Muhammad Sanitai. Nama matrik 062391. Sejarah ketenteraan di Empayar Uthmaniyah boleh dibahagikan kepada 5 zaman, iaitu era pengasasan meliputi antara tahun 1300 iaitu pada ekspedisi Byzantine sehingga tahun 1453 iaitu kejatuhan Konstantinopel. Zaman klasik meliputi antara tahun 1451 iaitu pertabaran Sultan Muhammad II sehingga tahun 1606 iaitu pertabaran Zitvatrok. Zaman pembaharuan meliputi antara tahun 1606 sehingga tahun 1826 iaitu Vakai Hayriye. Zaman pemodenan meliputi antara tahun 1826 sehingga 1858, dan zaman kejatuhan antara tahun 1861 iaitu pertabaran Sultan Abdul Aziz sehingga tahun 1918 iaitu perjanjian Gencatan Sejadah Mudros. Bentuk awal tentera Uthmaniyah adalah pasukan berkuda Stepanomat, iaitu dipusatkan oleh Uthman I dari suku Turkoman yang mendiami Anatolia Barat pada akhir abad ke-13. Uthman I atau Uthman bin Ertugrul, beliau merupakan pengasas Empayar Turki Uthmaniyah. Uthman mengisytiharkan kemerdekaan wilayah Uthmaniyah daripada kerajaan Turki Seljuk pada tahun 1299. Dalam mempertahankan wilayahnya daripada serangan Mongol, baginda telah mengumpulkan tentera Ghazi untuk mengukuhkan kedudukannya di Anatolia. Kebangkitan kerajaan Turki Uthmaniyah berlaku seiringan dengan kemerosotan Empayar Byzantine. Kerajaan Uthmaniyah adalah yang pertama dari 3 empayar senjata Islam yang diikuti oleh wangsa Safawiyah Parsi dan Empayar Mughal India. Menjelang abad ke-14, Uthmaniyah telah menggunakan meriam mesiu. Penerapan senjata mesiu oleh Uthmaniyah begitu cepat sehingga mereka ini mendahului kedua-dua musuh Eropah dan Timur Tengah. Mereka telah membentuk pasukan terpusat dan tetap yang khusus dalam pemetaan dan pengendalian senjata api. Tetapi mereka menggunakan meriam yang mengejutkan musuh mereka dan mendorong 2 empayar Islam lain untuk mempercepat program pembinaan senjata mereka. Uthmaniyah memiliki meriam sekurang-kurangnya pada masa pemerintahan Bayezid I dan menggunakannya di pengepungan Konstantinopel pada tahun 1399 dan 1402. Mereka akhirnya membuktikan nilai mesin pengepungan mereka dalam pengepungan Salonika yang berjaya pada tahun 1430. Sultan Bayezid I merupakan Sultan Empayar Uthmaniyah dari tahun 1389 hingga tahun 1402. Baginda merupakan paduka putera kepada Murad I dan Gulcice Hatun. Baginda mendapat gelaran Yildirim kerana keberanian dan ketangkasannya semasa berperang dengan tentera salib di Sungai Danube. Ketika itu, kubu tentera Islam di Nigobolo telah dikepung oleh tentera salib. Sultan Bayezid berjaya menyusup ke kubu itu tanpa disedari oleh musuhnya. Sultan Bayezid berusaha menawan Konstantinia sebanyak 3 kali namun tidak berjaya. Pada kali ketiga, baginda hampir berjaya menaklukkinya namun terpaksa mengundurkan tenteranya apabila tentera Mongol pimpinan Timurlang menyerang Uthmaniyah.